Kat hostel, Miss. Oh. Bukan DMI je yang balik hostel. You all pernah balik hostel juga? Miss kena balik Semua dah juga. balik hostel? Dah. Oh iya ke? So kelas dengan Ustazah Razita kejap lagi dekat YP lah ya? Tak, hari Senin je dekat YP. Jumaat kami buat Ah. Oh iya ke? Saya ingatkan masing-masing tak balik lagi. Ingatkan cuma DMI je yang dah balik. Macam mana balik asrama seronok ke? Ke rasa sedih tinggal kat rumah? Biasa je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita masuk slides Saya share slide sekejap. Mana? Actually chapter 4 ni dia tak banyak sangat. Macam biasa tiap minggu saya cakap tak banyak Tapi at the end of this chapter kita akan buat satu task, grouping task. Kita ada sekarang ni you all datang ada 5 orang, ada 4 orang je. So maybe boleh bahagi dua-dua lah. Okay, nanti lepas tu task tu you perlu present perlu share dalam apa nama ni? Dalam Google Meet ni. Okay, task tu simple je. Cuma saya nak tengok you all punya understanding. Sekejap, kat mana pula share tadi? Okay, nampak tak slides? Chapter 4, Planning Marketing Activities. Nampak slide? nampak, Miss. Okay. Okay, jadi kita hari ni kita akan go through chapter 4, Planning Marketing Activities. Okay, dalam chapter ni kita akan cover few topics. Marketing strategy, developing a strategic marketing plan, tools for strategy development. Marketing strategy, developing a strategic marketing plan. Okay, develop marketing plan, tools for strategic development. So sini kita akan belajar fokus kepada tools. Okay. Strategi, develop marketing plan dan juga tools untuk marketing. Okay. So kita review sikit what is marketing. Kita review sikit, kita flashback balik semula chapter yang lepas. What is marketing? Marketing is the sum of all activities. Okay. Sum of all activities involved in the chain of moving products from producer to end user. So semua activities yang terlibat dalam rantaian daripada produk kepada end user, daripada producer kepada end user. Okay. Marketing is the sum of all activities involved in the chain of moving products from the producer to end user. Lepas tu, it includes market research, product and positioning strategy, pricing, packaging, distribution, promotion, sales and etc. So dekat sini dia dah mention kat sini, start daripada mula lah market research. So sebelum kita buat marketing tu memang kita perlu buat market research kan. Okay, market research, lepas tu product and positioning strategy, kat mana kita nak letak, macam mana kita nak buat sasaran kita. Okay, tu strategi lah, positioning strategi. Lepas tu pricing. Lepas tu packaging. Macam mana nak attract customer menggunakan strategi, price strategi dan juga packaging strategi. Okay, distribution, promotion. Distribution nak salurkan produk tu melalui siapa? Melalui agent ataupun kita nak letak dekat mall sahaja ke? Ataupun kita nak buat business online sahaja ke? Okay, that is distribution. Lepas tu promotion. How are we going to do our promotion for our products? Nak guna special sikit, nak guna artis untuk buat promosi produk kita. Ataupun kita nak promote secara traditionally ke, okay. Lepas tu sales. Then
Sales ni bila kita dah sampai ke end user lah. Okay. The purpose of marketing research is to find out who wants or needs your products and under what conditions will they buy. So dia mention kat sini marketing research is to find out who wants or need. Siapa yang mahu dan perlukan produk kita. Depends on their current conditions. Okay. Then marketing strategy can be formulated to meet the needs of the market strategy, the target market. So kita gunakan marketing strategy untuk untuk penuhi demand dalam market. Okay. Biasanya dalam bisnes, dalam marketing, di mana ada masalah, di situlah peluang untuk a company run their business. Okay. So how do sales and marketing differ? Marketing is inclusive of sales and deals with overall product or service offering. Its conception, development, packaging, positioning, pricing, distribution, and promotion, including sales in the market. Okay, yang ini adalah definition ataupun explanation difference between marketing and sales. The sales force working inside the firm or out in the field take the product or promotion package and customer information provided by marketing and actually sell the product either in person, via telephone or the web. Okay, so actually sebenarnya sales ini adalah part of marketing. Sales adalah one of the marketing activity. Okay, so marketing ni dia lebih broad dan dia merangkumi skop yang lebih banyak lah. Sehingga kan sales tu adalah part of marketing. Okay. Marketing strategy. Yang differences between sales and marketing ni you all clear tak? Clear tak the difference between marketing and sales ni, sales force? Okay, siapa tu yang cakap clear tu? Clear, Miss. Siapa yang cakap clear tu? Come on. Syasha, cuba Syasha differentiate kan apa yang awak faham perbezaan antara sales dengan marketing. Syasha, tadi cakap clear. Secara in your own words, apa perbezaan antara marketing dengan sales? Orang lain ke? Nak tolong Syasha? Tak ada. Saya tu macam jualan ni, Miss. Belit lidah aku. Yes, kalau simply-nya jualan lah. Marketing tu. So apa beza dia dengan marketing? Beza dia. Macam mana kita nak bezakan antara dua tu? Saya tak ada yang nak explain. So sebenarnya, marketing kalau kita direct translate adalah pemasaran. Bila pemasaran dia sudut pandangan kita mestilah luas. Bila kita nak pasarkan produk kan, ni secara ni lah, bila kita nak pasarkan produk mesti melibatkan beberapa proses. Mesti ada, kita nak buat produk, kita nak jual produk dekat market, mesti ada produk. Kita kena ada konsep, apa konsep kita. Contohnya nak konsep produk yang konsepkan hipster ke, nak berkonsepkan mewah ke, nak berkonsepkan macam di Herbs tu produk kategori apa ala-ala, sebab di Herbs dia murah kan, dia tak mahal kan produk dia. So konsep dia untuk makcik-makcik ke. Okay. Development, mesti ada pembangunan produk tu.
Dah benda tak ada, kita ada idea, kita ada cadangan. So macam mana kita nak groom, kita nak wujudkan produk tu kan. So kita kena ada development. Bila kita dah ada produk, kita nak jual produk ni, mesti ada benda tu, mesti ada physical produk tu. Bila ada physical produk, kita nak jual, contoh produk kecantikan lah kan. Krim putih. Okay, krim putih kita nak pasarkan, kita dah ada dah produknya, lepas tu macam mana kita nak pasarkan, nak tarik perhatian orang. So mesti ada packaging, mesti ada packaging yang menarik. Packaging tu bergantung juga kita punya pasaran, target market kita tu untuk siapa, makcik-makcik, untuk remaja, untuk golongan atasan, golongan orang kaya-kaya, kaya raya, jutawan. So depends on target market kita. Packaging tu akan mempengaruhi golongan mana yang akan beli produk kita. Okay. Lepas tu dalam pemasaran, dalam marketing juga ada positioning. Kat mana kita nak letak, macam mana cara untuk kita kita nak dapat attraction daripada customer ataupun target market. Okay. Lepas tu kita ada pricing pada kadar harga yang bersesuaian dengan target market kita. Kalau kita target golongan makcik-makcik, mungkin harga yang golongan makcik-makcik yang biasa-biasa kan. So harga tu mungkinlah biasa-biasa. Okay, contoh macam di Herbs kan, harga dia macam biasa-biasa je kan. Lepas tu kalau macam SK2 dia target market dia golongan yang berduit kan. So harga dia lebih mahal dengan kualiti produk. Lepas tu dalam marketing mesti ada distribution. Macam mana kita nak edarkan produk ni. Macam SK2 dia hantar dekat mall banyak kan. Dekat shopping mall ataupun dekat dengan pavilion ke tempat yang agak high lah kan. Okay, lepas tu mesti ada promotion. Biasa kita tengok promotion untuk SK2 ni dekat dalam TV. Kan, TV ataupun dalam social media banyak, tapi yang eksklusif lah. Okay. So sales ni adalah sebahagian. Sales adalah bahasa Melayu apa? Jualan kan. Okay. Sales ni adalah sebahagian daripada proses pemasaran tu, sebahagian daripada marketing. Kalau kita dah ada produk yang bagus, packaging yang bagus, kita dah ada target market yang bagus, tapi kalau kita tak buat jualan, tak ada sales, so produk tak jalan juga. Produk tak akan sampai kepada end user. End user ni kepada pembeli ataupun pengguna lah. Okay. So kalau tak ada sales memang tak jalan juga. Jadi sales ni adalah sebahagian daripada marketing. Okay, dekat sini dia cakap sales force working inside the firm or out in the field. Take the product or promotion package. Okay, take the product or promotion package and customer information provided by marketing and actually sell the product. Either in person, via telephone or the web. Okay. So saya harap you all boleh clear lah, dapat beza antara sales dengan marketing. Actually dia tak semestinya awak tengok ayat ni directly tau. Bila you imagine dekat luar pun tengok kepada apa yang logik antara pemasaran dan juga sales ni pun you all boleh tulis lah. Okay. Kalau nak tengok simple, tengok marketing UCYP pun boleh. Boleh juga sebabnya dalam marketing department UCYP kita ada proses marketing and sales process. Okay. Clear? Siapa yang ada business dalam ni? Syasha business ke? Siapa ada buat part time business ke? Tak ada, Miss. Tak ada Tak ada. Oh, okay, tak apa. Nanti you all akan experience bila ada. Boleh lah slow-slow apa nama ni, buat part time business ataupun jual apa-apa kat asrama nanti kan untuk experience. Okay, Ada ataupun Gabi sekarang tu. Gabi tak tahu lagi. Oh ya ke? Okay, tak apa. Kita pergi ke next. Marketing strategy. Tadi yang tadi tu clear Okay. What is marketing strategy? Marketing strategy is the marketing logic. Okay, saya ada underline lah kat sini.
Marketing strategy is the marketing logic by which the company hopes to create customer value and achieve profitable customer relationship. Okay, kenapa saya line tu? Sebabnya tadi kita dah bincang yang marketing ni melibatkan beberapa proses dan melibatkan beberapa bahagian. So sebenarnya marketing strategi ni, strategi okay, you all bagi saya contoh strategi. Apa yang you all faham dengan strategi? Contohnya macam you nak pergi ke Melaka bulan depan. Apa strateginya untuk pergi ke Melaka? Apa yang you rasa perlu you all buat? Apa strateginya untuk pergi, untuk pastikan kita sampai kat Melaka bulan depan? Share dengan saya. Pastikan kenderaan tu elok. Servis awal-awal. Okay, tu dari segi transportation. Transport mesti tip-top, bagus. Lagi dari segi peserta, dari segi keuangan. Wangan tu pun kena cukup juga. Kalau tak cukup nanti susah juga kalau ada emergency ke. Apa dia untuk kewangan? Okey, kalau untuk kewangan betul kita perlu ada kewangan yang stable, yang cukup. Contoh kalau kita perlukan 300 seorang untuk pergi ke sana. So maksudnya kena make sure adalah 300 tu untuk sampai ke Melaka tu kan, untuk cukup perjalanan kita, untuk cukup tampung perjalanan kita pergi dan balik 300 tu. Okey. Dari segi kesihatan. Dari segi kesihatan pun penting juga Min, sebabnya kalau nanti sakit ke susah pula. Kan? Ubat Okay, pun lagi kena bawa spare. betul. Jadi lagi apa lagi yang perlu untuk kita sampai ke sana? Apa lagi yang perlu untuk pastikan plan kita ni berjaya? Bekala makanan. Bekal makanan. Contoh kalau dalam kenderaan tu kena pastikan bekala makanan cukup. Betul. Sebab perut tu penting kan. Kalau lapar nanti pening kepala tak jadi juga plan kita tu. Okay, betul. So dari sini kita nampak sasaran kita nak pergi ke Melaka bulan depan. Sasaran kita. So kita tukarkan, tadi sasaran kita nak pergi Melaka, kita kena prepare beberapa perkara untuk pastikan kita sampai kat sana bulan depan. So itu adalah strategi kita. Kena ada transport, kena pastikan transport tu kalau nak macam mana nak pastikan transport tu dalam keadaan yang baik, kita kena buat check up. Kalau kita nak pastikan duit kita tu cukup pergi balik 300 seorang, so kita kena kumpul duit ataupun dapatkan duit tu daripada mana-mana sumber. Asalkan as long as cukup sumber yang kita nak tu kan. As long as cukup duit yang kita perlukan. Lepas tu kita perlukan makanan. So apa yang perlu kita buat? Kita kena beli. Kena tanya pendapat semua makanan apa yang kita nak beli, banyak mana kita nak beli. So kita dah beli, letak setempat. Okay, lagi apa tadi? Kesihatan. Kesihatan untuk pastikan kita happy dekat sana, kita sampai sana dalam keadaan selamat. So kena pastikan kesihatan tu dalam keadaan baik, ubat ada. Okay, so itu semua adalah strategi. Strategi adalah apa yang kita perlu buat. Sebab tu okay, dua transport tadi benda yang logik kan. Prepare nak pergi ke Melaka dah tentulah nak pergi ke Melaka tu, transport tu wajib ada, benda yang logik. Dia memang munasabah pun kita kena sediakan transport. Ubat untuk kesihatan, memang munasabah pun kita sediakan ubat untuk pastikan kesihatan kita baik kan. Okay, lagi apa yang logik tadi? Makanan. Makanan tu kalau kita sediakan makanan untuk prepare kalau kita lapar. Satu lagi tadi apa? Duit kan. Okay, so duit tu pun adalah benda yang logik. Nak pergi dekat dengan Melaka tu memang kita perlu sediakan duit. So benda tu adalah logik. That's why dalam notes ni dia state marketing strategy is the marketing logic. Katakanlah marketing logik tu maksudnya perkara-perkara yang melibatkan marketing, perkara-perkara yang logik. Okay, preparation strategi kita benda-benda yang logik. Situation yang kita nak pergi ke Melaka tu, kita just tukar je dengan marketing activity. Contoh kita nak pasarkan produk. Bila kita nak pasarkan produk, benda-benda yang logik adalah tadi contoh, kena ada produk.
kat mana kita nak dapatkan produk. Mungkin kalau kita nak pasarkan produk kecantikan, kita kena pergi dekat pengeluar ataupun pengilang yang keluarkan produk, lepas tu kita brandkan produk kita kan. Okay, itu adalah benda yang logik. Lepas tu kena ada packaging. Packaging pun benda yang logik. Kalau tak ada packaging, kalau kita jual krim kita hasrat tu hati nak jual krim kualiti tinggi, lepas tu nak jual dekat golongan atasan tapi kita letak dalam botol besar macam gini. So logik tak? Tak logik kan? So kita packaging mestilah packaging yang logik juga yang bersesuaian dengan market yang kita sasarkan tu. Okay, faham tak masuk marketing logik tu kat situ secara generally? Sekejap ada orang cari Ustaz Hashimi pula. Miss, saya nak pergi toilet. Pergilah. Okay. So faham kan maksud marketing logic kan? Marketing strategy is the marketing logic by which the company hopes to create customer value. Sekejap, siapa yang pergi toilet tadi? Sasha Miss dia pergi toilet. Okay, kita tunggulah kejap. Sekarang saya tak payah repeat dah. Sebab saya nak bagi you all task dalam group. Tapi senang je sebenarnya. You all memang tak ada langsung ke experience meniaga? Meniaga online, meniaga dekat asrama ke? Tak ada Miss. Masa-masa malas. Tak ada ambil subjek entrepreneur Dengan Sir Shannon ke sebelum ni tak ada? Sem ni baru ambil. Oh ya ke? Sam ni ambil entrepreneurship dengan Sir Shannon? Oh, okay. So semester ni perlu buat bisnes lah? Tak sure lagi Miss. Ya ke? Okay, Sasha dah ada? Sasha ke siapa pergi tandas tadi? Belum lagi Miss. Belum lagi. Tanda jauh. Yelah. Sekejap Miss, dah. Okay, Sasha dah ada dah?
Dah Miss, dah. Malam hujan lebat betul tak? Sampai ke pagi ni sejuk lagi rasa. Okay. Okay. So marketing strategy is the marketing logic. Ingat tadi? Kita break tadi sekejap. Marketing logic Okay, by which the company hopes to create customer value and achieve profitable customer relationship. Okay, to create customer value. Ingat tadi saya cakap, bila di mana ada masalah, di situ ada business. Okay, so to create customer value, customer, nilai kepada customer. Maksudnya, sekejap. Okay, to create customer value, untuk memberi nilai kepada customer. Contohnya, tadi customer untuk produk apa nama tadi, kecantikan kan. Okay, katakanlah customer tu ada masalah jeragat kat muka. Okay, biasa perempuan produk kecantikan lah kan. Okay, jeragat kat muka, bertepek kiri kanan. Okay, so itu adalah masalah kepada customer. So dia nak cari produk untuk hilangkan masalah dia ni, untuk selesaikan masalah ni. Okay, lepas tu dia terjumpa dengan produk kita. Jumpa dengan produk kita, sapu 2-3 hari, elok licin. Tak ada jeragat hilang tiba-tiba macam tu je. Okay, so customer, di situ kita dah membantu customer untuk selesaikan masalah dia. Customer pun berpuas hati. Okay, kat situ kita ada value. So produk kita tu dipercayai oleh customer untuk selesaikan masalah customer tu. Okay, and achieve profitable customer relationship. Bila customer berpuas hati dengan produk kita tadi, dia trust produk kita boleh selesaikan masalah dia. So kita boleh wujudkan engagement. Customer trust dengan produk kita, dengan kualiti produk kita. So dia akan repeat beli produk kita tu, dan dia dalam masa yang sama, kalau dia jumpa dengan kawan-kawan yang lain, dia akan bercerita dengan orang lain. Ataupun mungkin dia pergi somewhere yang dah biasa dia jumpa, maybe family punya gathering kan. So suddenly je ada family yang tegur, Tipah, muka kau dah tak ada adalah jeragat pakai produk apa kan. Okay, lepas tu dia cerita dia pakai produk ni. So ada rantaian di situ. Rantaian, dan Tipah tadi tu masih lagi continue beli produk kita, continue beli produk kita sebab dia ada trust. Lepas tu dia sambungkan lagi rantaian tu kepada orang lain. Okay, so bila customer ada repeat order, repeat buying, kat situ kita wujudkan juga relationship. Maksudnya continuous sales. Okay, so marketing strategy is the marketing logic by which the company hopes to create customer value and achieve profitable customer relationship. Okay. The company decides which customer it will serve and how. Okay. Maksudnya dalam di pasaran kita ada macam-macam jenis ataupun kategori manusia kan. So ada human yang jenis suka kulit gelap, ada yang jenis suka kulit cerah, kulit putih. Macam hasil daripada salah satu kajian, okay, ada satu kajian tu dia mengatakan yang orang Asia cenderung untuk membeli produk kecantikan, iaitu produk yang boleh memutihkan kulit muka. Okay, itu adalah ciri-ciri orang Asia. Dia memang ada kecenderungan yang tinggi untuk beli produk untuk putihkan muka, putihkan kulit. Okay, bukan muka sajalah, untuk badan, untuk kulit lah maksudnya. So, itu satu, itu skop yang besar lah. Okay, kalau macam skop yang kecil ni kita lebih detailkan lagi. Okay, the company decide which customer it will serve.
So dia boleh pilih kita nak produk apa lagi contoh. Ada produk yang company tu pilih dia keluarkan produk untuk lelaki sahaja. Okay, contohnya apa produk untuk lelaki sahaja? Cuba bagi satu contoh. Apa produk untuk orang lelaki saja? Nivea Men. Ha? Pencuci Produk apa? muka. Pencuci muka Nivea Men. Okay, tu Nivea Men. Tapi dia ada Nivea untuk woman juga kan? Maksudnya boleh guna untuk perempuan. Ada yang, okay contoh, dia ada produk untuk lelaki Nivea Men. Yang general punya tu boleh guna untuk semua jenis. Betul tak? Nivea tu. Miss. Ada tak produk untuk kanak-kanak sahaja? Cuba bagi contoh produk untuk kanak-kanak sahaja. Ada ke produk untuk kanak-kanak saja? Contohnya macam Nutrigen. Nutrigen ke nama air yang sedap tu? Nutrigen tak? Religion sama Miss. Nutrigen kan? Okay. Ada tak produk untuk orang tua sahaja? Apa produk untuk orang tua jamu Miss. Jamu untuk orang tua Orang muda pun ada tau makan jamu. Produk lain. Lagi. Ada ke produk untuk orang tua, khas untuk orang tua saja? Kita tak tua lagi kan. Jadi macam tak terfikir pula apa produk untuk orang tua. Produk untuk orang tua. Susu kot. Enlin ni. Susu untuk Apa? Dah. Enlin ni. Enlin kan. Untuk golongan citizen. Golongan senior citizen. Okay. So dekat situ you reverse balik semula. Tengok produk tu. Reverse kat balik semula kat belakang tu. Tengok company. Sebenarnya company tu dia dah ada target. Dia pilih kepada siapa dia nak jual produk tu. Company tu pilih untuk golongan orang tua saja, okay. Kita jual susu untuk solve masalah golongan senior citizen tadi. Kita jual Nutrigen, kita ambil produk Nutrigen untuk target market kanak-kanak. Okay, kita reverse. Jual produk Nivea Men tadi, sasaran kita adalah untuk lelaki saja. Okay. That is mean the company decides which customers it will serve and how. Okay. It identifies the total market and then divides it into smaller segments, selects the most promising segments and focuses on serving and satisfying the customers in this segment. Okay. So segment ni refer kepada dia group-groupkan kecil-kecil lah. Katakanlah untuk apa nama tadi, smaller segment contoh macam susu Enlin tadi kan. Susu Enlin dia tak semua orang tua minum pun sebenarnya, tapi orang tua yang macam mana yang minum? Orang tua yang ada masalah ataupun kalsium dalam tulang tu kan. Okay, yang ada masalah dengan pergerakan, yang ada masalah dengan tenaga, orang yang dah berusia ni, senior citizen ni, okay. So dia cut it into smaller segments, okay. Select the most promising segment and focus on serving and satisfying the customers in this segment. Okay. So dia kecil-kecilkan kepada segmen dan dia boleh fokus kepada segmen tu. Okay, market segmentation. Dividing a market into distinct groups of buyers who have different needs, characteristics, behavior and who might require separate products or marketing programs. Market segments is a group of consumers who respond in a similar way to a given set of marketing efforts. Okay, dividing a market into distinct groups of buyers who have different needs. Okay, different needs tadi tu, kita ambil contoh orang tua. Orang tua tadi senior citizen Senior citizen, tak semua senior citizen ni ada masalah tulang. Tak semua senior citizen ni tak sihat. Ramai juga senior citizen yang sihat. Okay. Jadinya produk tu
Macam mana saya nak bagi gambaran untuk kat you semua. Dia contohnya, okay, masa saya degree dulu saya ada buat satu kajian tentang K-pop. You all tahu kan K-pop kan? Mestilah familiar lah dengan K-pop. Sekarang famous lagi kan K-pop kat Malaysia? Famous ni. Okay. Masa sebab degree tu, K-pop masih baru lagi dalam setahun 2 tahun masuk ke Malaysia. So saya buat kajian kenapa K-pop ni boleh disukai oleh hampir semua remaja masa tu. Semua remaja. Maksudnya mana kategori remaja tu boleh katakan semua suka K-pop. Okay. Sedangkan remaja ni sahaja ada pecahan, ada jenis-jenis dia kan. Ada yang jenis introvert, ada jenis pendiam, ada jenis extrovert. Okay, jenis yang suka ke depan, suka menonjolkan diri. Ada yang jenis macam-macam lah remaja ni kan, ada macam-macam jenis. Ada yang jenis tegas, ada yang jenis pemalu, ada yang jenis lemah lembut. Tapi saya pelik kenapa semua kategori remaja ni suka K-pop. So saya buat kajian. Rupanya strategi K-pop ni adalah K-pop kalau masa setahun 2 tahun dia mula masuk ke Malaysia, dia semua dalam bentuk grup kan, betul tak? Perasan tak K-pop dia dalam bentuk grup? Dalam satu grup tu ada 5 orang, ada 6 orang. Sampai sekarang pun masih ada lagi kan? Betul tak? Miss, betul-betul. Kan, contoh apa grup K-pop zaman sekarang? BTS. Seventeen. Lagi? EXO. Okay, BTS ni tahan lama sampai sekarang ada lagi Okay, so kalau you perasan dalam satu grup ni, okay, BTS ada berapa orang? Tak tahulah Miss ada berapa orang. Kau nama je. Oh, ni bukan peminat K-pop yang sebenar lah ni maksudnya. Okay, so katakanlah ada 5 orang dalam satu grup K-pop ni. Dalam BTS lah contoh saya pun tak sure BTS ada berapa orang. So ada 5 orang. Dalam 5 orang ni dia ada 7 target orang, Miss, market. 7 orang. 7? 7 Ah, orang 7. ramai. Okay, dia ada 7. Dalam 7 orang ni, setiap ahli BTS dia ada sasaran market dia sendiri. Sama juga dengan produk. Okay, produk Korea adalah kumpulan K-pop. Produk Korea adalah BTS. Okay, kita tak ambil barang. Kita tak ambil macam barang macam ni contoh. Kita ambil produk adalah human. Group artis tu sendiri. Itu adalah produk Itu contoh produk. So dalam BTS group ni dia ada 7 orang. Setiap orang ni dia mempunyai personality yang berbeza. Ada jenis tegas, ada jenis happy go lucky, ada yang jenis boleh jadi leader, ada yang jenis apa lagi ciri-ciri BTS jenis gila-gila, ada yang jenis suka apa suka sports ke kan. Okay, so setiap orang dalam grup BTS ni dia ada target market dia sendiri. Orang yang jenis suka sport akan suka salah seorang daripada ahli BTS yang suka sport tadi. Market target yang suka perkara yang gila-gila, dia akan suka tertarik kepada ahli BTS yang bersifat gila-gila tadi. So katakanlah ada 10 jenis sasaran market di pasaran, so satu kumpulan BTS ni sahaja dah cukup untuk tawan satu negara, remaja dalam satu negara. Sebab dalam satu negara tu ada 7 jenis market. 7 jenis, 7 kriteria market yang berbeza. So satu grup ni saja dah cukup untuk tawan semua market tu. Faham tak maksud saya? Faham, Miss. Okay, tak apa. Sekarang kita tengok sekarang contoh yang you all boleh bagi. Okay. So dekat situ tadi dividing a market into distinct groups of buyers who have different needs. So tadi kita dah cakap dalam satu negara tadi ada beberapa types of remaja kan, types of target market. So they have their own different needs. Okay. Lepas tu karakteristik tadi tu lah. Okay, karakteristik behavior yang saya cakap gila-gila tadi tu kan. Okay, ada yang jenis tegas, ada yang jenis
tak kisah pun. Okay. So kita ambil contoh tadi produk Korea iaitu group K-pop So karakteristik pun berbeza. Karakteristik of market, target market berbeza, behavior berbeza, and who might require separate products, marketing or marketing programs. Okay. Market segment is a group of consumer. Market segment is a group of consumer who respond in a similar way to a given set of marketing effort. Market segment ataupun untuk easy understanding adalah market target. Market target, okay. Is a group of consumer. Consumer, you all tahu kan, consumer adalah pembeli ya, pengguna. Okay, consumer pengguna kan? Kau translate kan? Okay, it's a group of consumer who respond in a similar way to a given set of marketing effort. So, different target market, different segment, different consumer, they will give different response to the marketing effort. Okay. What is target market ataupun market targeting? Okay, the process market targeting is the process of evaluating each market segment's attractiveness and selecting one or more segments to enter. Most companies enter a new market by serving a single segment. If this proves successful, they add more segments. Okay, the process of evaluating market target, sasaran, pemasaran. Okay, so sasaran. The process of evaluating each market segment. Setiap market segment tadi tu yang kecil-kecil kita dah segmentedkan dia. So kita evaluate. It's the process of evaluating of each market segment's attractiveness. Okay, and selecting one or more segment to enter. Okay. Most companies enter a new market by serving a single segment. Okay. Contoh macam Nivea tadi, segmentkan produk dia not only for men. Okay. Ada juga untuk women. Nivea ada produk untuk kanak-kanak ke? Saya rasa tak ada kan? Dia cuma semuanya untuk adult kan? Betul tak? Tak ada untuk. Tak ada kanak-kanak kan? Okay. So dia ada 2 segmen. Nutrigen dia cuma ada 1 segmen, iaitu kanak-kanak. Okay. So dekat sini sebab tu dia mention most companies enter a new market by serving a single segment. Ada tak produk yang serve untuk banyak segmen? Nestem. Nestem? Dia ada banyak jenis rasa. Betul. Nestem actually asalnya dia segmented untuk kanak-kanak, untuk baby saja dulu kan? Dulu, tapi sekarang ni segmen dia dah semakin banyak, dia dah multiple. Ada untuk industri buat kuih, ada industri untuk apa lagi? Untuk kanak-kanak, untuk baby, industri buat kuih, industri makanan, lagi industri apa ke? So dia dah ada 2 segmen kat situ. Okay. Tapi tak banyaklah companies yang produce one product for many ataupun multiple segment. Dia sebab nanti dia tak boleh nak fokus. Dia tak boleh fokus, dia tak boleh nak pergi jauh. Dia punya market tu tak berapa strong. Okay. If this prove successful, they add more segment. Okay. Bila dah berjaya, contoh tadi Nestem. Dulu dia buat produk tu untuk babies. Bila dah strong dah, market dia orang parents semua dah trust dengan produk tadi Nestem tadi tu. Nestem tu rasa sedap kan? Sedap, berlemak macam gitu kan? Okay, so market dah trust dengan produk ni, dia tambahkan lagi creativity, inovatif. Okay, kembangkan lagi, dia tambah lagi segment which is involved dalam industri pemakanan, which they produce Nestem untuk jadikan bahan hasilkan kuih-muih dekat pasaran, sebab industri pemakanan ni tak pernah mati kan. Okay, so rasa Nestem tu boleh diterima pakai oleh market. So dia boleh tambah segmen yang baru, dia boleh tambah produk, dia boleh tambah production. Okay, untuk kuatkan lagi, strongkan lagi dia punya
this product dekat market. Okay. So what is positioning? After a company has decided which market segment to enter. Jap, pukul apa dah ni? You ada kelas pukul 10.30 sharp-sharp ke? Lebih sikit. Okay, sempat kot 1 jam lagi. Risau kat saya, takut terambil masa Ustazah Razita. Okay, you all mesti nak break juga sekejap kan? Okay, so positioning. After a company has decided which market segment to enter, okay, dia dah decide dah ke mana which market segment yang dia nak enter tadi. Kalau untuk dewasa lah. Kalau untuk children untuk children lah. Tapi ataupun kalau produk tu untuk gen saja ataupun untuk women sahaja kan. So dia dah decide, it must determine how to differentiate its market offering for each targeted segment. Okay, and what position it wants to occupy in those segments. Okay. Positioning is arranging for a product to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of target consumer. So positioning ni lebih, dia dah decide tu dia lebih detail. Apa nama ni, dia akan discuss, company akan discuss, dia akan decide what's next. Okay, kita dah decide tadi produknya, what is the product, what is our market segment. Okay, lepas tu they have to determine how to differentiate its market offering for each targeted segment. Okay, sebab contoh tadi produk untuk lelaki kan, Nivea Men. Dekat pasaran ada juga produk lain, brand lain untuk men ni, untuk lelaki. So macam mana dia nak differentiatekan their products from others, other company. So dekat sini dia bagi tahu determine how to differentiate its market offering for each targeted segment. Okay, and what position it wants to occupy in those segment. Okay, so what position it wants to occupy in those segment, kita ambil contoh Nivea Men. Actually kan, apa you all punya thoughts ataupun tanggapan tentang produk Nivea compare dengan produk-produk lain? Dekat mall tu kan ada produk lain kan, selain daripada Nivea ada produk apa, Safi, ada produk apa lagi Inshira, produk Olay kan, produk apa lagi yang Enchanter. Okay, so apa you all punya sudut pandangan, apa pendapat you all tentang Nivea ni compare dengan produk lain? Cuba share saya sikit pandangan you. You rasa Nivea ni produk untuk biasa-biasa je ke, atau produk yang Nivea ni adalah produk yang mahal ke, ataupun dia ada kualiti yang tinggi ke? Apa yang you rasa tentang Nivea ni? Saya rasa masa zaman saya belajar dulu kat asrama dulu, ada seorang kawan saya tu, dia memang tak pakai dah produk lain. Dia pakai Nivea. Saya pelik juga sebenarnya. Nivea, semua Nivea. So, what is your thoughts about Nivea? Cuba share dengan saya. Apa pendapat you tentang Nivea? Ke tak ada pendapat? Okay, katakanlah produk SK2 lah. SK2 mahal sikit kan. Okay. Apa lagi produk yang mahal? Alah lupa, Clinique. Okay, Clinique ataupun SK2. Apa you punya pendapat tentang dua produk ni? Clinique dengan SK2. Acah share sikit. Ada sesiapa yang nak share tentang produk SK2? Pendapat you all tentang SK2? Produk ni mahal ke? Produk ni murah ke? Produk ni orang biasa-biasa pun boleh, budak sekolah pun boleh beli. SK2 tu mahal sikit. Okay, so lagi? Apa lagi pendapat you all tentang SK2? SK2 ni sebenarnya berkualiti ke tak produk dia? Okey je Miss. Okey je. Biasanya
30 ke atas guna. 30 ke atas guna. So biasanya orang yang umur yang 30 ke atas ni orang yang berkejaya lah kan. Orang yang berkejaya. So kalau nak beli harga, contoh kalau harga dia, you tahu tak harga dia berapa? Around berapa? Saya pun tak pasti sebab saya tak pakai SK2 ni. Maingat. Artis tak dulu selalu pakai. Dulu lah, sekarang saya tak sure. Sekarang ni ramai orang yang dah buat produk sendiri kot. Okay, so kita ambil example SK2 tadi. Kita nampak dia mahal. Orang yang umur 30-an yang biasanya beli. Sebab apa? Sebab orang yang 30-an ni orang yang berkejaya. Okay, so dia ada cukup sumber kewangan untuk beli produk-produk yang agak value dia tinggi. Okay, so di situ kita nampak what position it wants to occupy. Maksudnya dalam segmen produk dalam produk SK2 ni, segmen dia adalah target market dia adalah wanita. Wanita yang berkejaya dan mempunyai sumber kewangan yang okey ataupun yang kukuh. Okay, so position dia tu adalah SK2 berada di mata wanita-wanita yang berumur 30-an dan berduit. Itu adalah position dia. Kalau lelaki, produk lelaki, contoh macam Nivea Men, Nivea Sport kan, position dia adalah untuk orang-orang yang terlibat dengan sports. Okay. Kalau susu tadi kita bag semula, position dia adalah susu apa nama tadi? Susu bukan Enfagrow. Susu apa yang untuk orang ni senior citizen tadi? Enlin. Enlin. Okay. Enlin untuk golongan warga tua, senior citizen yang Enlin mahal ke? Tak kan, biasa je lah harga dia. Tapi biasa untuk biasa je. Senior citizen yang berumur dan juga asal susu Enlin je orang berumur. Asal susu Enlin je orang berumur. So tu adalah position dia. Maksudnya niche untuk orang berumur, kalau nak kuatkan tulang dia mesti cari susu Enlin. Macam gitu. Senangnya macam gitulah. Okay. Kalau macam Enfagrow untuk siapa? Untuk baby Untuk kanak-kanak kan? Okay. Untuk sambungkan apa sel-sel di otak, DHA tu. Asal nak sambung sel-sel di otak untuk kanak-kanak aja Enfagrow. Ya ke Enfagrow untuk kanak-kanak? Betul lah tak? Enfagrow untuk kanak-kanak. Betul. Okay. So that's why they mention kat situ what position it wants to occupy. Position tu. Maksudnya bila saya nampak Sasha je saya nampak sesuatu. Macam gitu. Okay. Dia dah tag dah kat situ. Positioning is arranging for a product to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of target consumer. Contoh macam Maggi. Maggi ni kalau ikutkan, kita ada macam-macam brand Maggi kan? Okay, kita ada macam-macam brand Maggi. Sebenarnya Maggi tu adalah jenama Maggi yang ada Nestle tu. Dia memang dah jenamakan Maggi kan. Tapi kenapa semua Maggi-Maggi yang ada brand-brand lain tu kita panggil Maggi juga. Sedangkan tu adalah mi kering sebenarnya. Tapi kita still panggil Maggi. Betul? Sebab apa? Sebab dia dah positionkan produk dia tu, dia dah set dalam minds dia target consumer. Okay? Dalam target consumer, dalam kita user, kita consumer, pengguna produk. So Nestle produk ni, Nestle company ni dia dah set dalam mind kita, Maggi tu adalah semua Maggi. Okay? Itu adalah positioning. Tu dia lebih kepada psikologi je lah sebenarnya. Itu adalah strategi lah. Okay, strategi yang kita tak nampak secara direct. Okay, next adalah developing a strategic marketing plan.
Okay, through strategic planning, the company decides what it wants to do with each business unit. Marketing planning involves choosing marketing strategies that will help the company attain its overall strategy objectives. Okay, through strategic planning, the company decide what it wants to do. Company itself will decide what it wants to do with each business unit. Okay. Marketing planning involves choosing marketing strategies. Okay, that will help the company attain its overall strategy objectives. Okay, so untuk achieve the organization's goal, business goal ataupun marketing goals tadi tu, dia mesti menggunakan strategi yang tepat, strategi yang betul. Okay. Okay, untuk buat marketing plan. Dalam strategi ni mesti kena ada marketing plan. Marketing plan, okay, sebelum ni, maybe dalam semester before kan, you ada tak kena buat paperwork? Any paperwork? Tak kisahlah business paperwork ke, project paperwork ke, event paperwork ke, ada tak? So sebelum ni subjek yang perlu you all buat paperwork, kertas kerja. Anyone? You all tak pernah ke kena buat paperwork? Tengok orang buat je. Ha? Tak clear. Tak ada lagi? Tak ada lagi Miss. Seriously, betul tak ada? Allah, ya ke? Okay. Your course DFI, betul. Semester berapa? Semester 5. Ha? Semester berapa? 5. Semester 5. DFI semester 5. Apa bidang kerjaya yang you all plan untuk enter nanti? Selepas habis, katakanlah habis diploma ni, dan kita assume you all nak study, bukan nak further study, tapi nak further dalam bidang kerjaya. Apa you all plan? Bidang kerja apa yang you all plan nak masuk? Share dengan saya. Takkan tak ada kot plan kerja apa lepas habis belajar. Ataupun cita-cita lah, cita bidang apa you nak kerja ni. Apa cita-cita? Faraliana. Farah. Cita-cita. Ya betik. Dia Jana, Shasha, Najah. Takkan habis belajar je kot. You belajar, you nak sambung belajar pun kan. Mestilah ada satu kerjaya yang you all ceritakan ataupun yang you all impikan. Mungkin nak jadi apa nama ni, dekat dengan bank negara tu, ganti tu, ataupun you all punya bidang di DFI ni bukan bidang biasa-biasa tau, bidang kepakaran tau. Ada specialty masing-masing. Cuba bagi contoh. Contoh bidang kerjaya apa yang you all nak enter. Selagi tak ada contoh, selagi tu kita tak boleh nak pergi ke next slide. Saya ada Miss tapi lagi bidang. Bidang apa? Tak apa, share je. Saya nak contoh je. Saya ingat saya nak buka Apa kedai. Syah? Saya nak tiba lah. Saya macam nak. Bagus tau business tau. Saya nak start niaga. Buka kedai apa? Nak niaga apa? Niaga macam makan makanan. Okay, meniaga makanan. Okay, so maksudnya buka kedai. Jadi order ada dah sumber kewangan untuk buka kedai tu? Tak ada tu lah. Sekarang ni dah ada sumber kewangan untuk buka kedai. Okay, jadi awak plan untuk dapatkan daripada mana sumber kewangan tu? Pinjaman. Okay, contoh pinjaman. Betul Betul. Awak punya apa nama ni, cita-cita tu bagus dah.
Saya suka orang yang suka bisnes ni. Sebabnya kan dalam Al-Quran pun dah cakap kan, sumber rezeki kita yang kekuatan sumber rezeki kita datang daripada perniagaan. Okay. Ada cerita tu lebih bagus daripada tak tahu nak cerita-ceritakan apa. Okay. So untuk buka bisnes, so nanti awak akan ada kekuatan dari segi sudut finance lah nanti, financial lah kan. Okay. Untuk buka bisnes, kalau kita tak ada sumber keuangan, kekuatan sumber keuangan, so kita boleh dapatkan pinjaman daripada mana-mana agensi. Contohnya bank. Contoh juga, contoh lain adalah SME. Contoh lain boleh dapat juga daripada MARA. Okay. So bila kita nak mohon bantuan keuangan macam ni, kita kena sediakan paperwork. Betul tak Syasha? Betul, Miss. Sediakan paperwork. Okay. Dalam paperwork tu mesti ada semua maklumat tentang bisnes apa yang awak nak buat. Kan? Betul? Betul. Awak plan nak buat bila ni? Lepas habis belajar ke macam mana? Lepas habis belajar. Boleh dah slow-slow kayu buat paperwork tu. Sebab nak buat paperwork tu take time. Sebab dia melibatkan ada perkara-perkara yang awak kena buat analisis market dulu. Okay. Cumanya sekarang ni yang itu ceritanya paperwork untuk mohon bantuan keuangan. Tapi dalam subjek kita hari ni, paperwork untuk marketing plan. Okay. So tadi kita dah buat, kita balik semula kepada chapter kita, kepada subjek kita tentang marketing. Kita dah decide produk apa yang kita nak produce, design macam mana, apa segmennya, target marketnya, okay. Untuk siapa, macam mana kita nak apa plan kita kan. So dalam plan kita ni mesti ada beberapa perkara yang saya dah numberskan dia kat sini, numberkan dia. So dalam marketing plan tu mesti ada executive summary. Ini adalah yang paling basic Marketing plan ni dia tak semuanya sama. Dia macam paperwork, business paperwork juga yang Syasha nak mohon bantuan kewangan tu. Tapi ini adalah yang paling basic lah maksudnya. Okay, dalam marketing plan mesti ada executive summary. Okay, cerita sikit tentang you punya marketing plan as a whole. Okay. Lepas tu mesti ada current market situation. Bila kita nak buat tentang current market situation ni mesti ada analisis tentang market. Okay. Market sekarang ni macam mana. Contoh produk mask. Okay. Mask muka tu, topeng muka. Macam mana keadaan ataupun situation market sebelum isu COVID-19? Cuba share dengan saya. Sebelum COVID-19 terjadi, apa situasi market tentang produk mask ni? Kalau sebelum COVID, dia macam orang tak cara sangat dekat emas ni. Kalau lepas COVID ni dia macam penting, semua orang tahu. Kan? So dia ada di COVID. So graf keperluan untuk mask meningkat kan. So itu adalah contoh untuk current market situation. Kalau macam kerepek pun terjejas, bukan terjejas, maksudnya saya rasa kalau kerepek masa mula-mula COVID orang tak boleh nak membeli. So market tu macam terjejas lah, dia macam turun sikit kan. Tapi bila dah lama-lama duduk kat rumah jadi macam tak ada benda sangat nak makan, jadi kerepek tu diperlukan. Jadi business pun dah tukar kepada online. Perasan tak transportation industry contoh macam COD punya servis tu kan. COD punya servis kan naik kan. Semakin diperlukan masa musim COVID, betul tak? So orang beli kerepek-kerepek ni secara online. Lepas tu secara tak sengaja industri kerepek tu meningkat. Okay. Lepas tu threat and opportunities analysis. Okay, that adalah ancaman. Juga opportunity analysis. So ini you kena buat dekat pukul 10 pula lah. Okay, yang ni kena buat kajian juga analisis tentang ancaman-ancaman daripada pelbagai sudut, pelbagai aspek. Okay, dan juga opportunities. Peluang-peluang yang kita boleh ambil ataupun ni adalah analisis yang you all perlu buat apa peluang-peluang yang ada dalam current market.
Okay, dengan menggunakan produk, your own product. Okay. After that, 4.0 adalah objektif dan juga isu. Apa objektif? Kita nak produce this one product. Okay. Kenapa kita perlu pasarkan produk ni? Okay, dan apa isu? This product ni will solve what problem? Okay. Apa issues yang timbul dan kita perlu solve menggunakan our product. Okay. Marketing strategy. Apakah marketing strategy yang kita nak guna? Okay. Kita nak tadi kita dah fikir marketing strategi ada beberapa peringkat kan. Okay. So action programs. Bila kita dah buat strategi, what should we do after we have this strategy? Those strategy. Okay. Katakanlah kita nak kena pasarkan produk kita tu dekat area utara saja. Ataupun kita nak kena pasarkan produk ni untuk orang negara-negara kulit gelap. Okay, untuk cerahkan kulit. Okay. So apa bajet yang diperlukan untuk laksanakan kita punya strategi ni? Apa bajet yang diperlukan yang involve dalam kita punya plan? Okay. Lepas tu how we will manage and how we will control all those plan, all those strategies, budget apa semua, macam mana kita control. Okay. So, kita boleh menggunakan SWOT analysis untuk buat analisis which is SWOT ni adalah strength, weakness, opportunities and threats. Saya rasa you all pun dah biasa kan dengan analisis ni, SWOT ni. Dia nampak je macam basic tapi sebenarnya dia agak powerful. Dia boleh membantu certain company untuk nampak dengan jelas, clear view of what we have, our strength, our weakness and our opportunities and threats from other competitors ataupun other sources. Okay, so dalam SWOT analysis ni ada 4 dan dia ada SWOT lah kan. Okay, so kalau you all tengok ada internal and external, helpful and harmful. Tak clear besar sikit. Okay. Strength dan juga opportunities, you tengok di atas, helpful. Dia adalah berunsur kepada positif. Okay. Sebab apa? Kekuatan, kelebihan yang kita ada dan juga peluang yang kita ada tu boleh memberi kesan yang positif kepada our organisation, our product. Okay. Dan strength ni adalah daripada internal kita punya sendiri. Internal tu refer kepada our product, our own product lah. Okay, external opportunities tu adalah peluang-peluang daripada luar yang kita boleh grab. Okay, the opportunity. Harmful. Kalau you tengok harmfulness dengan threat tu dia letak di bawah harmful. Sebab apa? Okay, bagi weakness tu internal daripada weakness internal dalam kelemahan yang ada pada our own product itself. So mungkin produk kita tu limited, okay? Limited number yang kita boleh produce untuk weakness. Okay, so boleh memberikan kesan negatif kepada kita punya business. So threat ni datang daripada external of organisation, external of our products. Dia boleh beri kesan yang harmful kepada our business. Okay, threat ni datang daripada main sources, for example competitors ataupun ada certain produk yang kita dapatkan, kita brand produk kita sendiri, kita dapatkan source tu daripada ada kilang. Okay, threat ni boleh juga datang daripada government itself. Okay, selain daripada competitors. Okay. You all take note kan apa saya cakap kan? Okay, strength ni dia boleh menjawab kepada beberapa, it should be answer some of our questions. For example, what advantages does your organisation have? Contoh, apa advantages yang organisation kita ada? Contoh, produk. Apa yang organisation kita ada? Organisation kita contohnya kukuh. Okay.
company kita kukuh. Dia dah lama dah bertapak dekat dengan pasaran dalam industri yang lain sebelum ni. So sekarang ni kita nak invent dalam industri yang baru. So kita dah ada brand kita sendiri. Contoh macam Nilofa. Nilofa sebelum ni dia ada produk apa? Cuba share dengan saya, Nilofa ada produk apa sekarang? Susu pisang. Lagi? Lipstick. Yeah. Lagi? Ada lagi produk dia? Tudung. Tudung kan? So dulu dia lebih famous dengan tudung, betul? Susu pisang dengan lipstick tu dah kemudian kan? Baru-baru ni lah. So dia dah ada kekuatan, produk dia tu, brand dia tu dah ada kekuatan dalam market before. So dia nak invest dalam new market segment. Okay, dulu daripada tudung, so dia nak invest dalam lipstick produk, dalam produk kecantikan, dalam susu pisang. Okay, so advantage dia punya organisation tu dah kukuh sebelum ni. Okay, so what advantages does your organisation have? Okay, dan dia pun diri dia sendiri adalah model yang menunjukkan betapa kualitinya produk dia. Okay, dia nak menunjukkan status of dia punya organisation, dia punya quality of product. Okay, what do you do better than anyone else? Produk Nilofa ni ada yang apa produk dia? Okay, contoh tudung tudung dia ni kualiti dia macam mana? Kualiti dia, tudung dia. Siapa pernah pakai tudung dia? Kualiti dia okey tak? Kualiti dia sedap? Ya, senang bentuk. Okey. So, kain dia lembut kan, senang nak gosok. Lepas tu bila pakai senang nak bentuk. Tapi kalau macam tudung orang lain tu macam nak kena gosok buaya, nak kena spray air dulu bagi lembut kain kan. Lepas tu bila pakai nak kena apa? Tiup-tiup macam tu kan. Sebab nak bagi bentuk bulat gitu. Okay. So itu adalah kelebihan, kekuatan produk dia. Sebab bila orang pakai produk dia, dia macam boleh memenangi hati consumer, memenangi hati customer dia. Okay. So produk dia tu, sebab tu dia tanya kat situ, what do you do better than anyone else? Okay. Tudung saya boleh bila pakai cantik, terus bila pakai sarung kepala tu terus terbentuk. Okay. Bila kena kulit ni lembut je, lebih lembut daripada kulit bayi. Okay, itu adalah kelebihan, kekuatan. So kalau macam Syasha tadi nak buka kerepek, you kena buat analisis ni. SWOT analisis. Buat analisis, what is your strength of your organisation? What is your strength of your products? Okay. Katakanlah kerepek tu, kerepek tu bila makan, nama dia macam kerepek tapi bila masuk mulut dia macam cair dalam mulut. Kenapa dia jadi macam uniknya kerepek ni. Okay, macam tu contohnya. Okay. What unique or lowest cost resources can you draw upon that others can't? Okay. Nilofa masa dia buat tudung dulu dia ambil daripada apa nama tempat tu? Vietnam kan? Dia ada ambil produk daripada Vietnam kan, kain? Tak tahu. Betul tak? Sekejap, saya rasa dia daripada Vietnam. Ada certain kain dia, design dia apa semua dia ambil daripada Vietnam. Okay, kita ambil contoh yang tu. Kenapa ada certain orang ambil produk daripada Vietnam? Kenapa ada certain produk orang ambil daripada China? Okay, ada certain produk yang company ambil daripada India. You all rasa kenapa? Sebab kualiti dia lain-lain, berbeza. Okay, kualiti dia berbeza daripada kualiti tempatan. Lagi? Lepas tu harga jualan dia pun lain. Apa dia? Apa yang lain? Harga jualan. Harga jualan, yes. Harga jualan dia lain. Okay, lagi. Wanida apa dah? Apa nama Wahida? Mawa. Saya tak silap saya pun diorang pun ambil daripada Vietnam, tak silap saya. Ada certain produk dia ambil daripada Vietnam. Okay. Kita buka kita punya mindset sekejap.
kenapa ada certain produk, macam ni saya bagi contoh Okay, apa gambaran you all kalau produk-produk daripada US? US, produk daripada Rusia, produk daripada Eropah. Apa pendapat you all tentang produk daripada negara-negara yang maju macam ni, negara-negara yang besar macam ni? Kalau produk diorang selalunya kalau macam kualiti tinggi, harga pun dia akan markup lagi tinggi sebab dia akan maju. Okay, normally kita memang akan fikir macam tu kan. Produk-produk yang datang daripada US, Eropah, daripada Russia apa semua memang mahal dan juga mahal tapi kualiti tinggi. Kualiti dia sangat tinggi tapi dia sangat mahal. Macam gitu. Okay, bila dah ada perubahan era, kita reverse sikit dia dah ada perubahan era, perubahan teknologi, perubahan industri, US ataupun beberapa negara yang dah maju ni, dia nak kembangkan lagi industri yang dah sedia ada dalam negara diorang ni. Okay. Sebab apa? Sebab macam contoh macam kat US, bila bila dia certain produk, contoh macam jeans kan, seluar jeans, kalau dia dah terlalu lama dalam negara itself, negara tu sendiri ataupun negara-negara yang berhampiran tu, dia semakin berkembang, semakin mendapat tempat, semakin kuat dia punya produk tu dalam industri yang berhampiran ataupun dalam negara tu itself. So dia nak kembangkan, bila dah terlalu lama dalam dekat industri yang sama, area ataupun geografi yang sama, kos makin meningkat actually. Sebabnya negara maju, kadar bayaran gaji adalah tinggi. Okay, negara-negara maju kadar level bayaran gaji adalah tinggi compare dengan negara-negara yang membangun dan masih level tak maju lah. Tak maju apa lah. Saya tak ingat dah pula term dia. Okay, so bila cost operation tinggi, produk akan jadi tinggi walaupun kualiti dia memang terbaik. Okay, cost tinggi, kualiti tinggi, salary kena bayar tinggi. Jadi macam mana this company nak kembangkan lagi bisnes dia, adalah melalui pergi invest dalam negara-negara yang lain, negara-negara yang membangun dan juga mundur ataupun yang belum membangun lagi. Okay, yang banyak kelemahan lah. So contohnya macam South Africa, contohnya macam China baru maju kan, tapi still lagi kos pekerja dia masih lagi rendah. Okay, contohnya macam India. So ada certain produk yang US dia kembangkan lagi bisnes tu, dia buka plantation ataupun kecawangan, dia buka apa dia panggil? Kecawangan. Dia buka apa panggil term tu? Dia buka anak syarikat lah. Saya tak ingat lah nama term yang standard tu apa. Tapi maksudnya dia buka cawangan tu di negara-negara yang developing countries. Okay, contohnya macam China. Kenapa China? Sebab China pay lower salary compared to US. Okay, even Japan pun bayar salary yang tinggi kan. Okay, sebab dia ada considered sebagai negara yang maju. Okay, other than China adalah yang biasa kita dengar adalah India. Okay, you all rasa kenapa India dengan China ni salary dia rendah? Salary level dia rendah. Kenapa you all rasa gaji dia rendah? Level of pay tu, wage level of wage payment tu dia rendah. Dia tak seperti US. Ada siapa-siapa yang nak share? Nak bagi pendapat ke? Tak ada? Okay, so as a DFI student, you all kena tahu sikit-sikit knowledge tentang negara berkaitan dengan kewangan nanti. So, salah satu faktor kenapa China dan juga India ni
salah satu faktor kenapa China dengan India ni bayar salary rendah adalah kerana rakyatnya yang sangat ramai. Okay. Bila rakyat sangat ramai dalam sesebuah negara, kerja apa ni? Kerja macam mana saya kata sumber ataupun perkara-perkara sumber pekerjaan tu berkurangan. Okay. Semua orang compete each other untuk dapat pekerjaan. Okay. Faham tak maksud saya ni? Macam India Isaf pun ramai sangat rakyat, terlalu ramai, berapa juta, berapa bilion. Okay. Saya tak ingatlah figure berapa, tapi sangat ramai lah compare dengan other countries. Okay, so that's why lah India dan juga China ni adalah dua buah negara yang kita agak familiar yang membayar gaji pekerja dengan kadar yang rendah. Bila company bayar pekerja dengan kadar gaji yang rendah, so operational cost tu tak tinggi. Bila operational cost tu tak tinggi, produk company boleh keluarkan produk dengan harga yang lebih rendah Okay. So sebab tu dekat sini dalam strain ni dia tulis what unique or lowest cost resources that you can draw upon the others cannot. Katakanlah produk Nilofa tadi dia ambil daripada Vietnam kan. So Vietnam adalah salah satu negara yang wage level dia ataupun salary level dia agak rendah. Compare dengan produk lain, satu lagi X produk yang dia yang dia produce sendiri daripada Malaysia, which is cost of salary tu tinggi. So bila salary tinggi, cost of salary tinggi, cost of operational tinggi, so dia terpaksa jual produk tu dengan harga yang lebih tinggi. Okay. Ada tak produk di pasaran yang kualiti dia bagus tapi harga dia rendah je? Ada ke? Ada je Miss. Contoh? Ada tak contoh dia apa contohnya saya tak dapat. Safi dia produk okey, kualiti dia okey. So dia local produk kan? Okey. Apa kompetitor dengan kompetitor dengan Safi? Safi ni pun lama juga dalam market kan? Lagi apa lagi? So ada produk yang sama macam Safi ni. Okay. Ada apa? Syahirah ke apa saya tengok dekat dengan Giant tu. Ada beberapa jenis produk yang sama dengan Safi ni, tapi dia tak boleh compete dari segi harga. Ataupun ada kelebihan-kelebihan yang ada pada Safi ni tak boleh compete by other competitors. Okay. That's why dia bagi tahu kat sini what unique or lowest cost resources can you draw upon the others cannot. Okay. Apa yang kita boleh offer, keunikan produk kita tu kita boleh offer tapi orang lain tak boleh nak offer. Tak ada dekat produk orang lain. Yang ada uniqueness tu cuma ada pada produk kita. Okay. Okay, next, what do people in your market see as your strength? Apa yang orang lain nampak pada produk kita tu, kelebihan produk kita tu yang boleh menjadikan kekuatan kepada produk kita. Contohnya, susah agak saya bagi contoh yang ni sebab saya tak ada gambaran produk. What do people in your market see as your strength? What do people in your market see as your strength? Ada sesiapa nak share yang ni, bagi pendapat yang ni? What do people in your market see as your strength? Tapi apa yang dia nak fokuskan kat sini adalah kelebihan kita lah juga sebenarnya. Tapi apa yang telah di-set dalam mind consumer tentang produk kita. Bila dia tengok produk kita, dia tahu dah. Produk Shasha ni, dia punya produk lagi best lah daripada orang lain. Macam gitu. Okay. So dia dah ada mindset. Dia nampak perbezaan daripada keripik-keripik yang lain.
Mungkin Syasha punya keripik ni ada apa ni? Ada flavor yang susah nak dapat daripada supplier lain ke kan, macam tu. Okay. What factors mean that you get the sale? Kekuatan dia, what factors mean that you get the sale? Contoh macam Maggi. Maggi tadi tu kan dia sebabnya dia dah manipulate the market. So dah sure Maggi je orang fikir Maggi. Brand Maggi Nestle tu. Asal Maggi je, tak adalah Maggi lain. Kecuali dia berada di luar kesedaran dia, baru dia tahu Maggi ni ada banyak brand. Okay. Tapi generally Maggi dah tahu dah. Apa nama ni, tolong beli Maggi dekat kedai. Dia pesan dekat dengan kakak dia ke adik dia kan. Tolong beli Maggi kat kedai. Dia tak ambil dah brand lain. Dia ambil Maggi. Sebabnya dia dah mindset. Dia dah Maggi tu dah memonopoli market. Okay. So what factors mean that you get the sale? So apa faktor yang membuatkan you boleh win. You boleh win the market. You boleh win the sale. So macam Maggi tadi tu, dia dah manipulate. Dia dah memonopoli the market. Okay. Itu adalah strength, kekuatan of our product and our organisation compared to others. Banyaklah pula saya explain je. Okay, weaknesses. Weaknesses ni dia came daripada kita punya our own product. Okay. So kita perlu buat analisis. Depends on certain questions. For example, yang ni lah, what could you improve? So weakness produk kita. Syasha punya produk tadi tu, keripik. Syasha? Ya, Miss. Tak apalah, jadi awak punya produk contoh hari ni. Nanti senang awak nak buat analisis. Okay? So awak rasa kan, contoh awak ambil lah gambaran dulu. Kita ambil gambaran awal, keripik pisang. Awak rasa dari keripik pisang awak tu, apa kelemahan produk awak tu compare dengan produk lain? Nampak tak gambaran dia? Ke awak punya keripik pisang ni kebabung? Mesti dah ada kelemahan dia kan? Contohnya, kalau kita tengok keripik-keripik tradisional yang jual dekat pasaran, packaging dia macam mana? Macam mana packaging produk tempatan kita? Packaging produk tradisional. Contoh keripik-keripik, keripik ubi. Duduk sini tu. Kan, okay. So, what if kita comparekan dengan potato, master potato tu pun produk keripik juga kan? Miss. So kita compare produk tradisional kita, keripik pisang tadi dengan, bukan keripik pisang, keripik kentang, produk tempatan, dan juga keripik kentang master potato. Dua produk industri yang sama dalam satu industri, tapi dengan identiti yang berbeza. Dua identiti yang berbeza. Which is satu yang tradisional ni biasanya kita tengok dia packing dia dalam plastik lusinar yang biasa, dan master potato tu dalam botol yang cantik. Okay. So dalam botol yang cantik tu ada banyak flexibility, ada banyak kelebihan lah dekat situ. Jadi kita anggap yang sekarang ni kita punya produk adalah weakness. Bila kita letak dua tu, kita boleh nampak kot. Kata kalau kita letak je harga yang sama ataupun harga yang berbeza ikut harga pasaran, so kita nampak weakness dia dekat mana kalau letak dua tu kan. Contoh dari segi packaging, dari segi kalau kita buka plastik keripik tu, nanti angin masuk kan, dia tak sama macam master potato yang ada penutup tu. So daripada weakness kita ni, contoh packaging tadi tu yang Luxina tu kan memang nampak sangat tradisional dia. Okay. So kita kena answer beberapa perkara untuk win the market. Okay. So what could you improve? Okay. Dari packaging tu macam mana kita boleh buat improvement? Okay. Contohnya keropok apa
keropok yang dekat Terengganu tu. Kan dia dah improve kan dia punya produk dia tu. Dulu dia buat plastik Luxina juga. Tapi sekarang ni dia dah improve keropok yang keping-keping tu yang dekat Terengganu Kelantan yang dia banyak jual tu. Dia dah buat improvement. Saya tengok packaging dia dah cantik sekarang ni kan. Dan dalam tu ada certain ada certain keropok tu dia ada sauce kat dalam tu. So dia dah buat improvement. So dia boleh pergi market lebih jauh dan boleh compete dengan produk lain. Ada certain produk yang produce keropok tak ada sauce pun. Tapi produk tempatan kita ni dah mula improve dan ready untuk compete dengan produk-produk yang commercial. Okay. So kat situ kita kena jawab berdasarkan weaknesses of our product. So we have to answer certain questions. Okay. Untuk tahu apa yang kita perlu buat selepas ni. Okay. Firstly, what could you improve? Firstly tadi tu kita bagi contoh daripada packaging yang Luxina kepada packaging yang lebih cantik dan lebih stable. Okay. What should you avoid? Apa yang kita perlu avoid? Contoh avoid. Tak semestinya dari segi avoidness ni kita tak semestinya dari segi packaging. Okay. Ada certain perkara yang kita perlu avoid mungkin dari segi market. Okay, produk yang kita produce daripada our own company. Maybe ada certain market yang kita tak perlu touch pun market tu, segmen market tu. Contoh kita buat untuk orang tua. Kan produk kita tu untuk orang tua, untuk senior citizen. Tapi kita buat design dia macam design kanak-kanak. Ataupun kita jual kepada parents yang masih muda, yang masih ada anak-anak kanak-kanak ada baby, dia tak ada orang tua pun dalam family tu. Okay. So itu akan menyusahkan lagi. Dia tidak akan menguatkan lagi kita punya product market. Okay. What are people in your market likely to see as weakness? What are people in your market likely to see as weakness? Okay. Apa yang orang dalam market kita nak tengok kita punya kelemahan. Betul ke? Okay. So weaknesses kita ni perlu mengharungi beberapa soalan-soalan ni supaya kita ada improvement, kita boleh solve, kita boleh kurangkan weaknesses pada produk kita. Okay. What factors lose your sales? Contohnya ya. Biasa kalau you all dengar business ni kita tak boleh stop. Dia kena continuous. Especially kalau kita buat online business kan. Dia kena keep on continue. Okay. So apa-apa factor yang boleh lose kita punya business ataupun sales, kita kena avoid. Okay. Sama juga macam perkara-perkara yang orang-orang jangan kita tunjukkan kelemahan kita pada market. Okay. Kalau boleh avoid, selagi boleh kita solve, kita kena solve. Okay, itu adalah weaknesses. Lepas tu opportunities. Opportunities ni datang daripada external, peluang-peluang daripada luar yang boleh bagi benefit kepada our own product, our own organisation. Okay, so we have to answer some questions from SO opportunities ni. Okay, what good opportunities can you spot? Contoh macam mask tadi. Okay, itu adalah mask dalam musim PKP adalah current opportunities. Current opportunities, peluang semasa. Okay, bila datang je musim PKP, isu COVID-19 ni rise. Okay, ramai orang yang ambil peluang, ambil opportunities untuk buat sale dalam mask dan juga apa yang spray tu? Sanitizer. Okay, jual sanitizer dan juga mask, glove, visor. Okay, so ni adalah orang-orang yang pandai ambil opportunities. Okay, what interesting trends you aware of? Okay,
trends, contohnya trend tu lah macam COVID-19. Itu trends K-pop. Ada trends Arab benda dipanggil Arabic Arabic holiday ke apa. Itu trend tu, current trend tu. Ada pula satu trend yang besar ni, global trend lah yang masa saya cerita ni kan. Japan benda tapi itu trend daripada Jepun. Dia datang ke Asia. Okay. So useful opportunities can come from such thing as changes in technology and markets in both a broad and narrow scale. So opportunities can come from many sources, many reason. Okay. For example, changes dalam teknologi and markets. Okay. Changes dalam teknologi, contoh kita sekarang ni dah pergi kepada IR4, Industrial Relation 4.0. Okay. Siapa kenal Sophia? Ada siapa yang kenal Sophia tak? Sophia yang robot pertama, first citizen dekat dengan Arab Saudi. Robot yang pertama dapat citizen, kerakyatan yang pertama di Arab Saudi. Di kalangan manusia. Mana pernah mana-mana negara bagi kerakyatan kepada robot. Tapi Sophia adalah robot yang pertama dapat status warga negara di Arab Saudi. Okay. Itu adalah contoh changes of technology. Okay, so macam mana kita nak ambil peluang daripada sini, opportunities ni kan? Maybe dari segi teknologi ni, bila ada perubahan teknologi yang ketara, kita boleh start invest dalam teknologi juga. Ataupun kita boleh ambil peluang, katakanlah bisnes tadi, kita boleh change. Kita dah boleh mula terapkan nilai-nilai bisnes online. Okay, so bisnes online ni bila ada changes of teknologi, kita boleh kembangkan bisnes tu bukan saja di peringkat lokal, malah di international ataupun global market. Okay. Contoh macam kita ada jual shilling lama kan. Shilling lama tu tak semestinya kita jual dekat local market. So kita boleh jual juga global market through online. Okay. Itu adalah contoh changes in technology and markets. Okay. Changes in government policy related to your field. Government policy change. You all perasan masa bila banyak perubahan polisi negara ni berubah? Paling ketara? Paling ketara bila? Bila? Sejak COVID. Sejak COVID. Okay, betul. Kita ada apa nama ni? Standard SOP kan? Standard saya tak ingatlah SOP tu stand for apa. Standard S is standard SOP. Operation ke rasanya? Operating procedure. Yes, standard operating procedure. Yang itu standard operating procedure. Perasan tak? Disebabkan polisi yang baru tu yang kena jaga apa nama social distance kan. You all perasan tak dekat dengan kedai-kedai ada buku yang kita kena tulis. Tulis nama, nombor IC, bukan, nombor telefon. Pernah tak isi? Pernah, Miss. Kan? Okay. Nampak tak buku tu sebanyak-banyak nombor telefon yang ada kat dalam tu boleh dimanfaatkan oleh kedai tu sendiri. Dia boleh jadikan tu adalah database. Database untuk bisnes dia nak promote apa-apa, direct terus kepada customer yang pernah datang kedai dia. Okay. So itulah changes of government policy dan dia bagi efek secara langsung dan tak langsung kepada bisnes. So dia boleh guna nombor-nombor telefon yang ada dalam buku yang customer tulis tadi tu untuk buat promotion ataupun announcement ataupun build relationship ataupun network between that shop dengan customer. Okay. Itu adalah opportunities. Changes in social patterns, population profiles, lifestyle changes and so on. So any changes dalam social patterns ni, population profile, lifestyle changes boleh bagi opportunities kepada our product and our business. You just have to look into it. Okay. Lepas tu ada local events. Kalau ada local events,
contoh macam ada event besar-besar kan. So kat situ pun boleh ambil opportunities untuk our product. To promote our product directly ataupun indirectly. Okay, next adalah threat. Alamak, dekat 10.30 dah ni. Threat. What obstacles do you face? Okay, threat adalah ancaman. What obstacle do you face? What are your competitors doing? Are quality standards or specification for your job, products or services changing? Is changing technology threatening your position? Do you have bad debt or cash flow problems? Could any of your weakness seriously threaten your business? Alamak, ada lagi tools lah. Kalau Ustazah Razita tanya, minta masa sikit dengan Ustazah Razita, boleh tak? Siapa message nanti. Okay. Dalam 10 minit ke macam tu? Okay. So threat ni adalah ancaman kepada our product and our organisation. Okay. Tools for strategy development. Nak beda sikit. Lagi dua lagi kot. Dua lagi. To manage marketing efforts, a company has to implement the 4 functions of management, which is analysis, planning, implementation and control. So to manage the marketing efforts, tadi kita dah ada efforts ni refer kepada tadilah strategi, apa lagi? Semua strategi yang terlibat tadi itulah Okay, a company has to implement the 4 functions of management. So bila dah ada efforts tu, dah ada we know what we want to do after this. So we have to go for the functions of management, which is analysis. Analyze, we have to analyze. Okay. Sebab from this analysis we will know what exactly we have to do. Okay, based on data. Bukan kita macam ikut sedap hati je. Okay. So based on data yang accurate, yang relevant, yang dipercayai. Okay, so we have to do planning. Plan, bila kita dah dapat data, kita dah dapat result of from our analysis, we have to plan. We have to do plan. Okay, so we have to plan. Lepas tu, bila dah plan betul-betul, barulah kita boleh buat implementation. Bila kita ada plan, maksudnya bila ada plan tu kita ada direction, what we want to do after this. Okay, plan from A to Z. Plan from now until we get our goals. Okay. Lepas tu we have to do implementation. Follows our plan tadi itulah. Okay, implement kita punya semua planning. Lepas tu kita control. Control is to make sure that our planning and plan dengan implement tadi tu meet. Okay, so kita kena control. Dan control tu adalah untuk pastikan kita achieve our goals. Okay. So dalam situation analysis, mesti ada planning tadi kan. Okay, lepas tu develop strategic marketing plans. Lepas tu kepada develop marketing plans. Lepas tu dia kena pergi kepada implementation. Ni saya repeat balik semula yang tadi ya. Okay, planning, develop strategic marketing plans. After that develop marketing plans. Lepas tu implementation, follow through the plans. Okay, bila kita nak implement, we have to follow what we plan early. Okay, lepas tu organisation of marketing department. Kita kena ada badan penggerak of our planning and orang-orang yang implement the plan. Okay, that is organisation itself. Yelah, takkan produk ada tiba-tiba kan, mesti ada organisation kan. Okay, lastly we have to do a control. Control to measure results. Dapat ke tak, achieve ke tak setiap apa yang kita plan tadi tu, achieve ke tidak. Lepas tu bila kita dah achieve ataupun tidak, kita dah dapat result, kita kena diagnose the result. Lepas tu kita perlu take correction action if needed. Okay, ataupun perlu buat improvement ataupun kaizen ataupun penambahbaikan Okay. So saya rasa setakat tu saja. Tak sempat lah saya nak bagi exercise untuk you all. Sebab ni dah pukul 10.30. Saya bagi dalam Google Classroom, boleh? Untuk cover yang semalam punya. Okay. Sebab saya ingat saya nak combine 2 exercise dan juga slides hari ni, tapi tak sempat. So saya akan bagi kat Google Classroom je lah.
Okay, so anything you all just message dalam WhatsApp tu. Let me know kalau any parts yang you all tak faham. Okay. Actually bidang marketing ni interesting. Okay, especially kalau macam Sasha tadi dia macam dah ada niat nak buka bisnes kan. Okay. Orang lain tu macam mana Faraliana, Najiha, Jana, Syafiqah. Ada Miss tapi macam selalu Okay, kabur-kabur lagi lah. Jangan lama sangat kabur tau. Sebabnya you all nak habis belajar dah ni. Tak pun you all further study je lah dekat dengan ISEL tu. Sambung degree kan. Degree intake bulan September tak silap saya tak. Tapi bidang halal lah. Okay. Tapi tak apalah, you all muda lagi. Boleh enjoy dulu. Cuma jangan terlalu lama. Okay. Sasha boleh teruskan dengan cerita-cerita waktu.